Hai, Assalamualaikum, apa khabar semua? Dan welcome back pada yang dah lama tak jumpa dah seminggu sebab kita ada program Masterclass 2.0 7 hari 7 malam. Program yang fokuskan kepada trading blueprint, wealth blueprint dan juga financial blueprint, dan fokus pada money management, risk management dan juga psikologi. Program tersebut, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Kita ada lebih kurang 85 peserta. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita juga itu bersama dengan belajar semua kan, blueprint apa yang saya ajarkan secara basic, dan blueprint saya dan blueprint cikgu-cikgu kita, Cikgu Dani kan, Aziz, Cikgu Zahrin dan Cikgu Azizi. Jadi banyak yang kita belajar dan apply, dan even program ni bukan habis minggu, itu dah habis intens. Lepas tu kita fokus lagi 4 minggu untuk support dan pastikan benar-benar boleh buat duit. Okey, topik hari ni adalah mengenai desire. Topik hari ni mengenai semangat apa kita buat. Adakah semangat yang you nak buat ataupun you usahakan you dah luntur? Adakah semangat yang lepas yang kita dah ada ni dah mula pudar, ataupun you masih lagi bersemangat? Dalam konteks ni maksud kita nak cerita pasal desire. Desire maksudnya adakah kita mungkin dalam keadaan transition, mana kita mungkin ada keadaan perubahan dalam hidup kita hari ni, iaitu kita nak berubah, jadi kita hilang mood, hilang ni. Mungkin desire tu pada business, mungkin desire tu pada financial market, mungkin desire tu untuk buat sesuatu pada orang lain, mungkin desire tu dalam relationship, mungkin desire tu dalam untuk contribution, mungkin desire tu dalam learning kan. Tapi point utama ialah apakah kita dah hilang desire kita kan, ataupun kita macam mana nak semarakkan desire, macam mana kita nak minggu depan lebih semangat dan kita buat dengan lebih baik supaya kita keep burning kan, fire yang burning dalam diri kita tu untuk help other people, untuk change diri kita kan, untuk change kita punya status quo ataupun life kita, untuk change orang lain, untuk bantu orang lain. Adakah desire ni masih ada, ataupun macam mana nak semarakkan desire? Itu topik saya hari ni. Jadi kalau kita tengok dari segi desire ni, dah tentu pada satu sudut lah, bila kita ada iaitu expectation kan, dia akan lead kepada frustration. Maksudnya kita expect dalam desire kita nak tolong orang, kita expect ialah orang berterima kasih kepada kita, kita expect ialah kita ada return mungkin dalam segi monetary, kita expect mungkin adalah benda tu akan terus jadi. Expectation akan lead kepada frustration. Kita akan frust, kita akan kecewa, dan kita rasa oh mungkin tak bagus aku buat, mungkin tak benar, mungkin tak betul aku buat kan. Sama juga bila kita ada desire ataupun kita ada expectation kepada pasangan kita. Aku expect aku buat ni, dia akan return aku macam ni. Aku expect benda ni, dia akan buat benda macam ni yang sama kan. Aku expect benda ni, dia akan ingat mungkin hari jadi aku, mungkin ingat aku punya so-called lah, mungkin anniversary, ataupun mungkin juga momen-momen tertentu. Jadi expectation ini bahaya tuan-tuan puan. Expectation ialah akan bawa kepada frustration. Dia memang confirm sebab kita expect benda tertentu. Mungkin juga dari segi kita punya forex trading. Kita trading okey, dah habis lepas kelas, dah belajar sebab aku expect aku dapat return. Tapi pasal aku ada tekanan kewangan dan sebagainya. Itu akan membuang sebenarnya semangat kita. Pasal expectation always akan bawa kepada frustration. Sebab tu kita kena tukar kepada appreciation. Appreciation bermaksud iaitu kita belajar daripada apa berlaku. Apa yang aku learn? What have I learned? Apa yang aku belajar daripada proses? Kenapa benda ni tak jadi? Apa yang aku boleh learn? Macam mana aku nak get better? Kata Bruce Lee ialah be water. Yang jadi air. Kalau tak boleh ada satu halangan, kalau langgar dia tak perlu langgar macam tu. Mungkin ke atas, mungkin ke tepi, mungkin ke kanan dia ataupun ke bawah dia. So tak ada masalah. Yang paling penting ialah kita faham itu macam mana nak go through. Sebab tu appreciation sangat penting. So appreciation bermaksud ialah aku bersyukur sebenarnya benda ni berlaku. Aku happy sebenarnya. Dan cuba buat proses debrief di mana iaitu apa sebenarnya berlaku. Macam mana aku boleh learn daripada situasi. Mungkin apa benda yang aku patut improve lagi. Kan apa benda yang sebenarnya aku tak cukup ilmu lagi. Macam mana aku nak create action. Macam mana sebenarnya ialah aku tahu aku tak boleh change. Iaitu apa yang dekat depan aku tak boleh change. Iaitu orang lain aku tak boleh change. Tapi aku boleh change diri aku. Boleh change cara approach aku. Cara respon aku. Aku boleh change cara ialah emotion aku. Aku boleh change dari segi ialah cara mindset aku. Salah satunya lah expectation akan lead kepada frustration. So maksudnya lah kita fokus kepada appreciation. Bersyukur. Happy. Dan apa saja berlaku ialah sebenarnya adalah sebaik-baik untuk kita. Tu Allah Ta'ala ni dia akan bagi timing yang sesuai. Allah Ta'ala ni kadang-kadang dia bagi ujian. Ujian kadang-kadang dia bagi lah macam dalam forex ataupun dalam financial market dia panggil retracement ataupun pullback. Kata politis dia turun balik. Kita ingat kita makin teruk, tapi sebenarnya kita nak jadi lebih baik. Sebab tu kena ada awareness pasal mengenai proses ni. Kena ada awareness. Sebenarnya benda yang sebenarnya holding kita back, yang tarik kita ke belakang ialah kerana untuk kita jadi lebih baik, untuk kita learn certain experience, untuk kita bangkit balik. Kan seperti ibarat arrow yang tarik ke belakang, kita fikirkan kita dah ditarik ke belakang, tapi bila dilepaskan kita akan pergi lebih laju. Lagi jauh pada tarik je kita akan pergi lebih laju. Dalam Bible kata ialah nexus point. Bermaksud titik di mana you dah turun bawah daripada pas zero, negatif lagi berserah. Ya Allah, aku tak ada daya upaya, aku serahkan pada Kau. Kan? Maksudnya dalam konsep Islam ialah kita sebenarnya kita berserah pada Allah. Kita tawakal. Kita tawakal dulu, lepas tu kita usaha dan tawakal. Kita tawakal. Aku tak tahu apa aku buat. Kan? Aku pun dah cuba sebaik mungkin. Jadi aku bertawakal pada Ya Allah dan kemudian buat. Lepas tu tawakal balik. Kan mesti tawakal buat tawakal. Itu konsep dia. Jadi apa yang berlaku ialah kita mesti kita ada semua kemahiran ni, bukan kemahiran pada orang lain, kemahiran pada diri kita dulu.
In order to be leader, in order untuk memimpin, kita kena pimpin diri kita. Kan kata Nabi, peperangan paling besar ialah peperangan diri sendiri kan. Ada yang tanya Nabi, wahai Nabi, peperangan apa paling besar Nabi? Nabi kata ialah peperangan paling besar bukan perang Kandak ataupun perang Badar. Perang yang paling besar adalah perang diri sendiri. Menguasai diri sendiri, menguasai nafsu-nafsu, tingkat nafsu, menguasai pemikiran kita, mengenal diri kita, macam mana kita nak get better, macam mana kita dari segi usia kita tidak kira kita 16 tahun ke 25 tahun ke 30 tahun ke 40, 50, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun sekalipun, apa yang kita boleh buat dengan semua resources kita. Kan ada banyak kisah sebenarnya kalau saya boleh kongsikan pada you, di mana umur adalah bukan penghalang, bukan masuk muda kita tak layak, not enough. Kan bukannya kita tua kita rasa dah terlambat, not enough. Ataupun aku sedang-sedang adalah aku banyak hal dan sebagainya. Sebab ramai orang sebenarnya ada masalah dia punya excuses. Kan excuses adalah sebenarnya excuses yang seperti contohnya lah, aku tak cukup bagus. Aku mungkin dah terlalu tua, aku terlalu muda, aku tak cukup ini, aku tak cukup modal dan sebagainya. Kata Tony Robbins adalah better become resourcefulness. Resourcefulness ialah you gunakan diri you. Macam mana aku nak get better dengan apa yang aku ada ni? Dan guna apa yang ada pun sebenarnya. Kan tak perlu canggih kan. Saya ingat lagi saya masa buat YouTube awal-awal. Saya tak ada kamera yang ataupun speaker dan sebagainya. Ataupun mic yang sesuai pun sebenarnya. Apa saya pakailah pakai telefon satu dah saya tunjuk ke. Lama-lama kelamaan dia akan grow. Dia akan evolve. Kan sampai sekarang ni saya dah mula berubah kepada teknologi tentu. Pasal masa tu ialah kita terhad. Limitation kita mungkin segi knowledge. Mungkin dari segi materi kita. Mungkin dari segi masa kita. Mungkin dari segi tenaga kita. Kan. Jadi desire ni ialah mesti ada sebenarnya. Macam mana nak embark? So you kena cari jalan. Macam mana aku nak spark desire? Macam mana? So, salah satu nak spark desire adalah always clear pasal purpose. Setiap hari lah you kena clear apakah purpose you nak you buat. Apakah hari ni intention. Hidup dalam konteks intention bukan reaction. Kan? Setiap hari bangun ialah jangan bangun duk pening macam tu kan. Ataupun having bad dream atau hari tu memuram ataupun masalah sebagainya. So apa yang you masukkan dekat telinga, kan? Dengar iaitu apa yang you nak dengar. Dengar ialah pasal planning, pasal apa, pasal motivation, pasal self growth. Pasal ini akan bantu you untuk bawa throughout the day. Kan? Jadi you kena apa lah? You kena masukkan telinga you, mata you, awal-awal ialah first 1 hour fokus pada diri you. Fokus intention. Hari ni aku nak buat apa? Fokus kepada relax. Jangan campur orang lain dan sebagainya. Fokus kepada get energy back, get desire back. Kan purpose, apakah purpose yang kita nak buat? Apakah hari ni aku nak purpose aku hari ni ialah aku nak bantu orang, purpose. Dan what I bring today, aku bawa ni like a joy, joyfulness, engagement. Kan engage nak bantu dan juga connections. Ataupun mungkin juga aku bawa kepada ialah focus ataupun result. Kan dia kena ada benda, dia kena intention, kita kena set intention. Kalau tak ada set intention, maka hari itu akan berlalu dengan reaction. Kita tak tentukan hidup kita. Dan sebenarnya kita boleh pilih sebenarnya perasaan kita. Ada orang marah kita boleh pilih untuk balas dengan kasih sayang daripada marah. Kalau ada orang tu kita boleh pilih sebenarnya, kita boleh urus permasalahan. Master your emotion, kan master your life. Emosi adalah benda yang penting untuk mengurus. Jadi macam mana urus emosi? Fokus kepada juga ialah mental kita, fokus kita. Kan where you focus goes, energy flows. Mana fokus kita pergi, energy akan pergi. Kan? Dan fokus will expand. Mana fokus akan betul-betul akan berkembang. So sangat penting untuk you pilih fokus yang betul. Kan apakah fokus kita? Apakah desire kita? Kalau kita nak tolong orang, jangan letak expectation. Biarkan dia, kita terima. Kan? Alhamdulillah aku dah tolong. Harap-harap akan ada changes pada dia. Kan? Kalau dia tak changes, learn balik. Kenapa dia kurang changes? Apa yang aku boleh improve untuk dia ataupun orang yang lain seterusnya. Okay? Sebab kita tak boleh ubah orang lain. Apa yang kita boleh buat adalah diri kita. Kan? Event, apa yang berlaku plus respon sama dengan outcome kita. Kan? Apa yang kita thought, apa yang kita feel, apa yang kita action adalah sebenarnya result kita. Kan apabila kita ada awareness, kan kita ada decision kita buat, kita boleh change. Dan benda ni perlu masa. Kan dia tak boleh sekejap. Kan maksudnya kalau dia kata okey coach, aku nak push desire aku. Aku nak push dalam fokus aku. Aku nak spark dalam apa hidup aku. Aku nak more lively dalam hidup aku kan. Aku nak give more, aku nak make more, aku nak create more, aku nak become more. Kan aku nak believe more. Jadi you kena ada purpose, kena ada clarity. Clarity adalah power tuan-tuan. Clarity adalah very powerful. Kan, clarity juga equal kepada action focus. Maksudnya ada super action focus. Maksudnya you boleh action, you boleh buat tindakan, you akan ada fokus dalam tindakan you. Kan, clarity ni everything. Clarity akan create you punya purpose. Purpose akan create you punya passion. Passion, you semangat buat benda tu dan sebagainya. Okay, so pastikan you clear. Okay, jadi maksudnya apa saya nak buat lah? Pastikan ialah setiap hari lah you kena tulis apakah purpose aku hari ni, apakah aku punya action hari ni, apa yang aku nak capai ni. So itu akan create sebenarnya benda yang desire. Ataupun kalau you dah tak ingat macam you ingat balik, kenapa you dulu you buat benda, kenapa you semangat dulu. Kan, kenapa you start dulu? Kenapa you dulu alam bersama? Kenapa you berkorban? Sebab apa? Sebab diri ke? Kan, sebab pasangan ke? Sebab anak ke? Sebab environment? Sebab ataupun sebenarnya aku nak jadi orang berguna, sekadar untuk jadi orang berguna pun dah okey. Baik. So jadi clear cut macam ni. Jadi setiap minggu juga pastikan juga dalam seminggu sekali ambil masa sebenarnya. Ambil masa lebih kurang dalam 20-30 minit ke kan untuk duduk fikir. Apa yang aku boleh get better? Kan, aku nak become apa? Aku nak buat apa? Apa yang aku nak create? Kan, apa aku nak share lagi? Kan, apa yang so question ni dia akan really hook the mind. Power kepada life ialah question sebenarnya.
question and feedback. Question ialah bermaksud ialah iaitu kita selalu tanya dengan quality question. Instead kita tanya wrong question, kita tanya get well. Macam mana dapat get question lah, kita selalu tanya soalan diri. Kan, daripada tanya aku mampu ke tak, tanya macam mana aku nak mampu. Kan, aku boleh buat ke tak, macam mana aku boleh buat. Itu salah satu ialah empower question dengan disempower question. Dan pada sama juga you kena clear lah macam mana untuk you take benda ni to the another level ataupun leap. Sorry video ni agak panjang, minta maaf. Tapi pada sama juga saya sangat juga berdiri saya baru habis je sebenarnya. Tapi pada sama juga masterclass, tapi saya sangat berkobar-kobar untuk hidupkan semula, untuk re-energize semula, untuk revitalize semula, dan juga kita fokus kepada tindakan kita supaya kita ada. So what is your desire? Apakah tindakan you untuk create your desire? Dan apakah jalan kerja yang you akan create desire you? Jadi itu yang saya nak you tuliskan kat bawah ni. Please komen dekat bawah ni, saya nak baca satu-satu dan saya akan reply satu dalam bentuk video ataupun saya jawab kat situ. Dan please like dan share video ni. Thank you so much. Jumpa lagi dan all the best. Kita start balik pada hari Senin ni untuk forex trading kita, dan juga kita untuk fokus kepada bukan saja creating money tapi kita wealth, dan juga untuk kita lagi upskill diri kita. Jumpa lagi. All the best.